Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar. Salam dengar. Saya nak minta sebelum kita start, kamu buka kamera dulu. Minta tolong buka kamera. Saya bagi masa kalau yang tak pakai tudung tu pakailah dulu. Sebab saya tengah record ni, sebab saya memang diminta untuk record. Jadi kalau kata saya mengajar tak ada gambar kamu, nanti dia orang tak percaya kata saya mengajar kamu. Okey, terima kasih Syakira. Lagi yang lain? Okey, Muhammad Fadil. Firdaus. Tak kisah kamu duduk kat mana, atas pokok pun tak apa. Okay, saya tengah record. Okay, ni Puteri, Alia dengan Elisa, Solihin. Ini kita gabung kelas, dua-dua. Saya masuk kelas 3P dengan 3B. Sekarang ni 3B ada seorang je, Firdaus. Tahniah Firdaus. Lama tak jumpa kamu ya. Okay, sebenarnya saya akan ulang balik topik kita, reka bentuk perniagaan. Yang saya tahu kamu dah habis, tapi ada lagi yang masih belum hantar tugasan tu. Kan? Kamu ada ambil tak ni? Saya ada bagi modul yang untuk kamu selesaikan tu. Ada ambil tak? Ada. Ada, bagus. Sebenarnya yang modul tu kita dah buat, tapi saya bagi lagi sekali supaya ada yang keluar. Supaya bila kamu buat tu, kamu boleh tengok balik lah. Sebab yang hari tu saya bagi melalui Telegram, ada yang tak boleh nak print lah. Dan jadi saya bagi balik yang lama-lama. Okay, untuk minggu depan insyaAllah saya akan bagi yang baru untuk kamu. Okay, sebelum kita masuk kelas, dengar suara saya? Dengar. Okay. Sebelum kita masuk kelas, kita tengok dulu video sikit. Saya share video sikit. Dengar tak suara tu? Ini cerita aku dengan abang aku. Kali ni siaplah kau. Tak dengar suara? Tak dengar. Belagak baik konon. Dengan aku. Kenapa dia tak dengar suara? Dengar tak suara? Dengar cikgu. Ini cerita aku dengan abang aku. Kali ni siaplah kau. Belagak baik konon. Dengan aku tak
Dapat dah. Yes! Padan ke? Tak guna! Inilah perangai sebenar dia. Suka nak malukan aku. Adam! Sampai bila nak gaduh ni? Sampai mak mati? Susah sangat ke nak maafkan abang? Perangai macam budak-budak. Ini semua salah abang! Okey, dah. Nanti kita sambung lagi tengok video. Okay, baik. Untuk sambungan juga saya nak stop mic. Okey, boleh tak respon bila saya bertanya? Boleh cikgu. Boleh. Terima kasih banyak. Okey, untuk hari ini kita akan sambung balik topik kita 3.1.3. Kalau kamu buka muka teks kamu, muka surat 139. Sebelum tu, saya nak tanya kamu apa yang kamu nampak daripada video yang saya tunjuk tadi. Memaafkan orang. Memaafkan orang lagi.
Syakira, Elisa, Alia, Firdaus. Kasih sayang. Lagi? Kasih sayang lagi? Mana ni? Lagi 3 orang ni. Elisa. Ada tak ni? Tidak menyimpan dendam. Apa dia? Tidak menyimpan dendam. Bagus. Lagi? Puteri Alia? Tak ada suara pun kamu. Okey. Kata seorang kata kasih sayang, seorang lagi tak simpan dendam, satu lagi apa lagi saya terlupa dah. Okey, bagus. Okey, itu yang nak ditonjolkan dalam video tersebut. Tapi dalam apa yang kamu cakap semua tadi tu, sebenarnya dia adalah apa dia tu? Video tu tentang apa? Persahabatan. Persahabatan. Saya faham. Kekeluargaan. Saya faham, betul. Tapi sebenarnya dia adalah salah satu apa yang kita nak bincangkan hari ini. Okay? Kalau kamu boleh nampak daripada segi video daripada awal sampai hujung, apa benda yang ditunjukkan di situ yang boleh menyatukan hati dia orang ni? Iklan ayam KFC. Ayam KFC. Sebenarnya dia adalah satu Iklan. Kalau kamu faham, dia adalah satu iklan. Tapi dia iklan tu dia tidak iklan secara direct. Seumpama macam mana kita jual ayam RM1 tepi jalan, betul tak? Ayam tepi jalan dia letakkan banner ayam RM1. Ayam RM1 dia tulis itu. Tapi kalau dalam KFC punya iklan, dia tidak memaparkan langsung harga di situ, tetapi dia memberi satu nilai. Kau faham tak maksud saya? Faham. Tetapi dia sampaikan di situ dia supaya kamu sentiasa ingat. Betul tak? Kamu akan terbayang tak ayam yang ditunjukkan daripada awal sampai hujung? Terbayang. Kan, kamu akan terbayang ayam yang ditunjuk daripada awal atas meja. Last sekali bila dia dia nak menyatukan balik dua persahabatan abang dengan adik dia tu, ada satu ayam, ayam yang dalam pinggan, nampak tak? Dia tunjuk. Nampak kan? Nampak. Dekat Nampak, situ cikgu. dia dah nyatakan dekat kamu, dia nak tunjukkan dekat kamu bahawa iklan ayam ni dia bukan direct secara direct tau, dia secara indirect. Maksudnya dia hanya nak bagi kamu ingat saja, tapi dia memberi nilai dalam seketul ayam tu. Saya harap kamu fahamlah iklan yang saya tunjukkan dekat kamu tu. Saya tak nak ambil masa banyak. Saya kalau boleh saya 3.5 saya nak berhenti dah. Sebab saya tahu kamu kalau gunakan internet ni data, kamu perlu guna data banyak kalau buat Gmail. Sebab tu saya suka kamu secara Telegram saja. Tapi untuk record saya terpaksa gunakan ni lah. Okey, kita akan terus ke topik kita 3.1.3 hari ini insya-Allah. Saya akan kongsikan skrin. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka buku teks kamu. Muka surat 139. Okey, nampak kan? Nampak tak? Nampak, cikgu. Skrin saya ni nampak. Okey. Baik, 3.1.3. Okey. Ini yang pernah kita bincangkan dulu. Okey, cuma saya belum buat secara record ni, saya belum. Okey, mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey. Kalau kita tengok video tadi, nanti kita akan tengok kaedah mana yang digunakan dalam iklan KFC tadi. Okey. Sebelum tu kita tengok, bagi memasarkan produk kepada pengguna, promosi perlu dilakukan bagi menyaingi produk-produk yang sedia ada di pasaran. Okey. Kalau kamu tengok,
Orang jual ayam banyak tak? Banyak. Banyak. Tetapi ada tak orang jual ayam tu murah daripada KFC? Ada kan? Ada. Ayam KFC seketui berapa? Tak tahu. Tak tahu. Nanti kamu boleh beli kan lepas ni, insyaAllah. Tengok ayam KFC sedap. Kat tepi jalan biasa dia jual RM1 ataupun RM2. Masa saya RM2 paling mahal. Tapi KFC harga ayam dia seketul mencecah RM5 seketul. Ayam yang lebih kurang sama besar. Okay. Tapi kenapa dia boleh jual dengan harga mahal? Okay. Kalau dia sebab Brand. okey, sebab brand dia. Sebab brand dia tu dah dipercayai. Okey, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Kalau kamu boleh tengok, kamu cari dalam internet berapa puluh ribu dia punya outlet dekat dunia. Di antara syarikat yang besar, sama juga macam McDonald. Okey. Orang jual burger tepi jalan, paling mahal pun kalau burger biasa tu RM3. Tapi McD boleh jual burger dia RM12. Okay. Apa bezanya burger? Okay. Dia hanya memasukkan nilai dan branding dalam dia punya produk supaya harga dia boleh mahal. Sebab tu dia boleh bertahan walaupun dalam keadaan orang kata tak ada duit, orang tak boleh nak beli. Tetapi adakah McDonald, adakah KFC dia turunkan harga dia? Ada tak? Tak. Dia tetap buat harga yang sama. Ada tak orang beli? Beli. Kalau kamu nak tahu, sejak pandemik berlaku ni, jualan untuk KFC, jualan untuk McDonald hari-hari paling tinggi sebab orang pergi beli. Saya pun tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. Okay. Di sini juga, okay, itu yang kita baca tadi dekat muka surat 139 ni. Bagi memasarkan produk kepada pengguna, promosi perlu dilakukan. Okay. Macam mana promosi yang dibuat? Okay. Seperti mana yang tadi, kita tengok video dia iklan raya. Okay. Nak menjelang raya, kita akan tengok setiap ada iklan Telekom Malaysia, iklan KFC, iklan Petronas, iklan McDonald, semuanya kan ada iklan-iklan masing-masing. Okay. Termasuklah KFC tadi. Okay. Dan kalau kamu perasan setiap bulan KFC akan ada produk yang diperkenalkan yang baru. Okay. Bulan ni dia akan jenis Korea. Bulan depan jenis apa? Jepun. Dia akan, bukan maksud saya Jepun, Korea apa semua tu. Tapi dia seolah-olah dia memperkenalkan benda yang baru. Kamu perasan tak? Kan kamu tak tengok iklan? Perasan. Supaya orang yang pernah beli dengan KFC, dia akan, oh bulan ni ada iklan lain pula. Dia tengok, wah macam menarik. Dia akan tertarik untuk beli. Okay? Sebab tu, promosi ni sentiasa dilakukan. Kalau kamu tengok iklan KFC, iklan McDonald, iklan Mary Brown dia kurang sikit. Sebab Mary Brown tu dia dalam Malaysia kalau tak silap saya. Syarikat yang terbesar tu McDonald dengan KFC. Kalau makanan lah. Okay? Dia akan sentiasa buat promosi dia. Kalau kamu buka Facebook sekalipun, kamu akan nampak iklan-iklan yang sentiasa akan ada. Okay. Dia tak berhenti. Okay, kita tengok lagi. Promosi penting untuk memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Okay. Sama ada pengguna tu dah pernah guna ataupun yang baru nak mengguna. Okay, jenis promosi yang digunakan bergantung kepada jenis produk, penggunaan pasaran, luas pasaran dan sebagainya. Okay. Pengiklanan merupakan salah satu daripada jenis promosi. Pengiklanan merupakan salah satu daripada jenis promosi yang biasa digunakan oleh pengeluar bagi memasarkan produk mereka. Okay. Sekarang kita tengok pula apa dia yang dimaksudkan dengan pengiklanan. Pengiklanan ni bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar, bersifat tidak peribadi
dan ditujukan kepada golongan sasaran. Okey, saya terangkan teruslah. Okey, periklanan bermaksud sebarang bentuk persembahan. Okey, dia boleh dalam bentuk pamphlet, boleh. Pamphlet saya tak ada. Kalau ada, tak ada saya. Dan nanti kamu boleh cari pamphlet untuk KFC, McDonald, Mary Brown. Kamu pernah pergi ke TF ke pergi mana, mesti kan akan ada pamphlet-pamphlet macam tu. Itu adalah salah satu contoh periklanan. Okay. Dia berbentuk persembahan, sama ada kertas, video pendek. Sekarang ni dah masuk TikTok. Siapa yang rajin buat TikTok lah. Okay, ataupun komunikasi berbayar. Komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Okay. Golongan sasaran dia mesti tahu orang ni, orang yang ditujukan iklan ni mesti sampai orang yang ada duit. Okay, dia tak akan tujukan kepada orang yang tak berminat dan tak ada duit. Okay, sebab tu kalau kamu tengok iklan KFC, dia tak akan tunjuk iklan tu. Contohlah dia nak bagi orang makan, nak bagi orang tertarik dengan makanan gitu, dia tak akan turunkan harga dia sampai sama dengan orang jual tepi jalan, sebab dia telah fokus kepada orang-orang yang tertentu. Okay? Sebab kalau kamu belajar berkaitan dengan ilmu marketing ataupun ilmu pemasaran, golongan-golongan ini terdiri daripada beberapa golongan pelanggan. Okay? Saya conteng dekat sini. Pelanggan ni, kat sini ada tak? Pelanggan. Golongan sasaran. Saya ambil golongan sasaran ni. Saya bawa ke tepi. Dia ada jenis yang dipanggil sebagai T20. Okay? M40. B40. Pernah dengar tak ni? Tak. Tak. Okay. Saya cerita kamu. T20 ni adalah golongan-golongan yang memang sangat-sangat kaya. Dekat dalam Malaysia ni dalam berapa ribu orang je. Ini T20. Golongan yang dia punya pendapatan dia sama dengan Perdana Menteri dan lebih lagi. Kamu carilah orang-orang tu. Okay. Golongan T20 ni dia tak akan tengok dah iklan-iklan yang dalam TV. Dia ada cara dia. Okay. Golongan yang kedua adalah M40. Ini adalah golongan-golongan kaki tangan kerajaan. Okay, yang mana dia punya pendapatan dia mesti 3,000 lebih ke atas. Okay. Ni B40 ni, inilah golongan yang orang panggil dia punya pendapatan dia bawah daripada 3,000. Okay. Kalau KFC, saya nak tanya kamu, dia fokus dekat mana? A ke, B ke, C ke? B. Dia akan fokus B dan ke atas. Plan dia, dia ada di media sosial, TV, dekat pamphlet. Kemudian dia punya harga ni tu, orang yang berpendapatan 3,000 ke atas ni boleh beli. Yang B40 ni akan tengok juga iklan, tapi sampai bila tahap dia dah ada duit, dia akan beli juga. Itu dipanggil sebagai golongan sasaran. Ni saya bagi supaya kamu tahulah. Sebenarnya dalam silibus kamu dia tak belajar ni yang tentang T20, M40, B40 ni. Tapi nanti satu masa kamu akan jumpa benda ni. Siapa yang dipanggil sebagai T20, M40, B40. Okay. Dan dalam T20 ni ada lagi dikecilkan dipanggil sebagai T5. Ini sangat-sangat kaya. Nanti kamu belajarlah benda tu. Kalau kamu nak tahu, kamu belajar berkaitan dengan marketing, kamu tahulah. Okey, kemudian periklanan bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Okey, kita tengok kaedah. Okey, dekat dalam buku teks muka surat 139 ni,
Okey, kita ada 7 kaedah pengiklanan. Okey, yang pertama, mestilah mencapai matlamat produk, pencapaian fakta, ada demonstrasi, ada perbandingan, ada kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang ataupun gambar pegun. Okey, ini dipanggil sebagai kaedah pengiklanan. Ada 7 kaedah. Ada berapa? Ada berapa kelas? 7. 7. Okey, matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan, kenyataan merangsang dan gambar pegun. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada muka surat 140. Okey, matlamat produk. Okey, saya pergi cepat sikit. Sekarang dah 3.30, saya rasa 3.45 saya habiskan. Okey. Matlamat produk. Iklan menggunakan matlamat produk yang terperinci dan lengkap untuk mengeluarkan produk kepada pengguna. Pengeluar lazimnya menggunakan kaedah reka bentuk pengiklanan ini untuk memperkenalkan ciri-ciri atau keistimewaan produk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, yang ni biasa kamu jumpa. Okey? Betul tak? Betul. Ini matlamat produk. Okey. Dia nak sampaikan apa yang ada dalam produk ni. Junior ni membekalkan tenaga, mengawal selera makan, mengurangkan risiko diabetes. Okay, ini matlamat produk. Okey, kalau jenis penyampaian fakta, okay, iklan menyampaikan penyampaian fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna. Lazimnya fakta yang disampaikan berkaitan dengan fungsi yang memerlukan bantuan teknikal daripada penggunaan dan pengenalian produk. Okey. Kalau menggunakan pamphlet macam inilah. Okey. Kalau melalui video yang pernah kamu tengok dalam Go Shop, pernah tengok Go Shop? Benar. Wow Shop. Lagi apa shop lagi? Workshop. Saya tahu. Okey. Kalau kamu pernah tengok situ, dia menggunakan penyampaian fakta. Okey, sebab tu bila ditunjuk proyek, adakah dia hanya menunjukkan proyek saja? Apa yang dia buat? Untuk nak jual proyek. Kalau dalam Go Shop, dia buat apa? Dia masak. Dia masak. Okey, kemudian dia cerita proyek ni tahan lama, kalau jatuh tak pecah, kemudian menjimatkan masa. Dia tunjuk semua fakta-fakta tu. Bila kita tengok, wow, seronoknya. Okey, kemudian kita pun telefon, hello, esok sampai rumah. Itu cara dia nak menjual. Okey, dia menjual melalui fakta. Okey, kemudian demonstrasi, sama juga macam tadi. Okey. Yang ni kalau kamu tengok demonstrasi ni lebih sama juga macam penyampaian fakta tadi. Okey, iklan menunjukkan kelebihan dan cara pengenalian produk dalam keadaan yang sebenar. Lazimnya kaedah iklan ini disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa atau secara langsung di hadapan pengguna. Lebih kurang macam yang tadi. Okey, tapi kaedah ini dipanggil sebagai demonstrasi. Lebih kuranglah sama-sama itu. Okey, kemudian pernah tak tengok iklan perbandingan ni? Benar. Nah, Iklan apa yang kamu pernah tengok? Sabun kan, banyak kan? Dia tulis X ataupun Y. Kemudian dia tulislah sini produk dia. Okey, dia nak gunakan perbandingan. Okey. Masa dulu kalau kamu perasan ada sabun yang membuat iklan untuk mencuci pinggan mangkuk dekat rumah tu. Okey, sehingga 1,000 ke 10,000 pinggan boleh cuci dalam satu botol. Boleh kamu perasan tak iklan apa? Sabun apa tu? Sabun Joy. Okey, Joy ada, Sunlight ada, lagi ada banyak banyak jenis. Okey, dia menggunakan jenis perbandingan. Okey, dia nak cerita bahawa produk dia ni lebih baik daripada yang ada di pasaran.
Okey, seterusnya iklan yang jenis kiasan. Okey, kiasan ataupun ibarat. Okey, kalau kita nak tengok iklan ni yang ada dalam muka surat 141 ni, kamu tengok ni iklan apa ni? Iklan apa ni? Minyak motor. Minyak motor. Apa kena mengenanya dengan apa ni, gajah ni? Menampung berat. Ya, itu dipanggil sebagai kiasan. Walaupun gajah ni duduk di atas motor ni masih lagi boleh bergerak. Berat tak gajah? Berat kan? Tapi dengan menggunakan minyak ni, contoh kiasan je lah. Okay? Motor masih boleh bawa. Faham tak kiasan ni? Faham. Okey, bagus. Okey, kemudian kita tengok kenyataan merangsang. Okey. Kenyataan merangsang ni adalah menggunakan kenyataan supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Okey, iklan ini biasanya digunakan untuk memujuk pengguna membeli produk tersebut. Nah, inilah yang saya cakap tadi ni. Okey. Hilangkan minyak dengan kuasa 1000 biji lemon. 100 biji lemon. Okey. Limau kan menghakis kan? Betul tak? Betul. Asid kan? Bila kita gunakan limau untuk nak basuh minyak, tanggal tak minyak? Tanggal. Kan? Okay. Itulah yang dibuat dalam iklan ni, diletak berbiji-biji limau ni, 100 biji limau yang dibagi tahu. Ada dalam setiap botol ni. Okay. Jadi kenyataan merangsang ni lah yang menyebabkan pengguna dia akan berfikir dan tertarik dengan produk yang ada di sini. Okey. Seterusnya gambar pegun. Okey. Iklan menggunakan gambar pegun sebagai titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Iklan lazimnya dipaparkan dalam media cetak. Okey, macam inilah. Yang ni iklan apa dia ni? Iklan Nak tunjuk kedalaman dia. Nak tunjuk yang dalam ni. Tengok nampak banyak barang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa yang boleh isi. Okay. Sama juga macam iklan yang sebelah ni. Ini apa dia ni? Kotak je kan? Tapi dalam kotak ni ada apa? Ada partition. Okay. Kemudian ada iklan ni. Tupperware. Okey, asalnya ni je. Satu, bila kita buka, dia ada satu bahagian. Bila buka lagi, dia ada bahagian. Kemudian ada sudut. Okey, itulah iklan yang dipanggil sebagai gambar pegun. Okey. Jelas? Jelas. Okay, saya rasa itu saja untuk kita belajar hari ini. Sebelum kita habiskan, okay, saya nak ulang balik. Okay, apa maksud periklanan tadi? Persembahan ataupun sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Okay, tujuannya adalah untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan. Okay, kita ada berapa jenis kaedah reka bentuk periklanan? 7. Ada 7. Okay, 7 ni yang kita bincangkan tadi. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sebelum kita habis, saya nak kamu cuba jawab. Saya panggil seorang-seorang lah. Soalan ni. Siapa dulu? Yang mula-mula masuk tadi siapa? Putri Alia. Nombor 1.
Apa soalan nombor 1? Boleh pilih A, B, C, D. Alia, Ya. jawab soalan nombor 1. C. C. Periklanan bermaksud sebarang bentuk persembahan. Okey, bagus. Jawapan dia adalah C. C. Sama. Okey, jawapan C. Okey, nombor 2. Firdaus. Firdaus, Ya. jawab nombor 2. Yang B. Ingat tak? Saya tak perlu kamu buat semua. Saya nak ada 1 ataupun 2 je yang kamu masukkan dalam tu. Sebab situ ada 7. Terdapat 7 cara maklumat tentang sesuatu produk disampaikan oleh pengeluar kepada pengguna. Senaraikan kaedah reka bentuk pengiklanan tersebut. Dia bagi 2. Sebutkan 1. Firdaus? Firdaus? Senyap dah. Yang lain yang boleh bantu. Saya. Nama. Syakira. Apa dia Syakira? Demonstrasi. Demonstrasi. Okey, lagi siapa lagi yang boleh? Saya. Gambar pegun. Gambar pegun. Lagi? Seorang lagi, Elisa. Kiasan dan Okey, kiasan ataupun ibarat. Okey, Firdaus. Firdaus senyap dah. Okey. Itu je yang saya ingat nak kongsikan dengan kamu hari ini. Okey, yang bawah ni saya rasa tak perlu kot. Okey, kita sampai situ je dulu. Okey, nanti saya akan buat video yang lain lah untuk kamu belajar. Kalau yang mana tak masuk ni, insya-Allah yang mana saya rakam ni saya akan masukkan dalam YouTube. Kamu boleh tengok tak YouTube yang saya bagi tu? Boleh kan? Boleh. Sebab saya pernah masukkan dalam Telegram tu yang saya rakam, tapi dia agak berat. Jadi saya bagi dekat YouTube, kamu tonton YouTube dia tak perlu kamu download. Okey, untuk soalan apa, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Syakira, Alia, Firdaus? Tak ada. Tak ada, cikgu. Okey, kalau ada soalan, kamu boleh message saya melalui Telegram tu. Peribadi pun boleh, ataupun dalam grup tu pun boleh. Okey, setakat saya dulu daripada saya. Mana saya nak stop sharing. Okey, harap kamu dapat belajar sesuatu pada hari ini. Okey, yang saya nak ringkaskan balik apa yang saya ajar kamu. Yang pertama tadi kita belajar berkaitan dengan kaedah reka bentuk periklanan. Okey, dia punya apa maksud periklanan tu. Kemudian kita ada belajar berkaitan dengan 7 kaedah. 7 kaedah. Dalam konteks tu kaedah reka bentuk periklanan. Okey. Jadi saya harap apa yang saya ajar ni boleh kamu ingatlah. Okey, ingat sampai bila-bila pun tak apa. Okay, sebab benda ni dia ada kaitan bila kamu masuk tingkatan 4, tingkatan 5. Okay, kalau kamu masuk bidang, kamu belajar tentang ekonomi, nanti dia ada berkaitan sikit. Kamu masuk dalam perniagaan pun dia akan ada sikit berkaitan dengan yang kita belajar tentang pemasaran. Okay. Tapi bila kamu masuk dalam EU nanti, dia akan lagi banyak apa yang kamu daripada benda yang kita belajar dalam buku teks ni sebenarnya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.